Lengok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lengok dah apa? Ada lengok ni. Ini lengok nampak ni. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. فصل في شروط صحة القصر. أي هذا فصل في بيان شروط صحة القصر. Faslun tu jadi khabar bagi mubtada yang dihazafkan akan dia. Itu takdirnya haza. Haza faslun fi bayani syuruti sihhatil qasri. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa syarat bagi sah qasar. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa syarat bagi sah qasar. Maka dalam hal kita nak qasar sembahyang mesti kena ada syarat. Naikan tirau cak qasar sembahyang tak qasar lamanan ton mingen kai naikan lamat qasar. Tu kena ada syarat dia. Maka syarat ni untuk mengesah. Semacam kita lalu kita sudah melancarkan ta'rif bagi syarat. Kerana tiap syarat ni ta'rif dianya ialah tiap-tiap perkara yang sah sesuatu dengan dia, itu panggil syarat. Maka pendek cakapannya bahawa sesyarat ni untuk mengesahkan sembahyang qasar. Untuk mengesahkan, untuk menjadikan sembahyang qasar. Sekiranya kita sembahyang qasar tapi tak tahu akan syarat, maka ini sembahyang qasar kita tidak sah. Kata dia, dan adalah bagi sah qasar itu 8 syarat. Bukan biasa ni.
28 syarat bagi sah qasar. Dan adalah bagi sah qasar itu 28 syarat. Maka 28 syarat ni untuk mengsahkan sembahyang qasar kita. Sekiranya tidak ada 8 syarat ni, atau salah satu pada 8 syarat ni tidak ada baginya, maka sembahyang qasar kita tidak sahkan, tak jadi. Tidak jadi. Nah, apakah 8 syarat? Yang pertama daripada 8 syarat, bahawa adalah safar itu yang panjang, yakni yang jauh tu. Safar perjalanan itu mesti yang jauh. Maka dhabit peta yang jauh ni sekadar mana, atau hak terhak safar yang jauh ni panjang mana, perjalanan jauh mana. Ada dhabit dia, iaitu safar yang panjang ni, iaitu safar yang panjang, safar yang adalah perjauhan safar 4 barid. 4 barid. Barid ini bahasa Arab ni. Nanti dia jatuhkan sebelah lagi akan datang. 4 barid atau 14 farsakh. Bahasa Arab juga ni. Bahasa Arab 14 farsakh atau 48 mil. Ialah ni 48 mil. Ini pun sama juga. Pasal apa? Boleh kata perjauhan safar yang jauh itu 4 barid? Kerana satu barid itu 4 farsakh. Dan satu farsakh itu 3 mil. Ini bahasa Arab ni. Dan 1 mil itu 6,000 hasta anak Adam. Tu hak kita. Hak kita. Maka kita kirakan 6,000 hasta anak Adam. Maka satu hasta anak Adam yang dibasakan kepada pertengahan, bukan semua anak Adam. Maka satu hasta anak Adam yang pertengahannya ialah 48 garis. 48 garis. Macam 1 meter ada 100 garis. 1 meter ada 100 garis. Maka 48 garis tu. Di sini panggil sen. 48 sen. Maka 48 sen itulah dikatakan satu hasta. Itu satu hasta yang pertengahan. Itu dia. Maka di sini dia katanya di sini kira 1 mil 4,000 hasta anak Adam. 4,000 hasta anak Adam. Maka jumlah safar perhimpunan safar yang panjang ialah 48 mil. Maka kita kirakan 6,000 hasta anak Adam. 6,000 hasta anak Adam, 1 mil dikatakan 48. Satu hasta. Satu hasta dikatakan 48 garis. Maka di sini 4,000 6,000 hasta. Maka 6,000 hasta kita ambil 48 gidorab. Gidorab 6,000 hasta. 6,000 hasta jatuh 288,000. Tu 288,000 meter. Tu. 288,000 meter. Maka 1 kilometer ialah 1,000 meter. 1 kilometer 1,000 meter. Kemudiannya kemudian 288,000 ni dikatakan
1 mil. Tu 1 mil itu 6,000 hasta anak Adam. Nah, 1 mil ada 6,000 hasta anak Adam. Maka 6,000 hasta anak Adam ni sama dengan 2,8880. Tengok lagi kan datang. Maka jumlah ini masafah, perhimpunan ini masafah dengan sekira-kira hasta itu. Sekira-kira hasta anak Adam itu 288,000 hasta. Tu sekira hasta itu 288,000 hasta. Itu kira 1 mil. Kemudiannya safar yang jauh ialah 48 mil. 48 mil. Maka kita kirakan 1,000 meter dah. Ambil 1,000 meter 2,8800 bahagikan dengan 1,000 meter. 1,000 meter jadi 288. Bukan. Jadi 100 dengan 100. Nak bagikan susah bagi ni 1288. Ni kita kirakan pakai akad kira dah 2800. Ini garis, kira garis tak sampai meter lagi, maka kita pergi bagikan dengan 100. Bagi dengan 100 jadi 2,880 meter. Maka 2,880 meter ni tak sampai 3 kilometer. Tak sampai 3 kilometer. Itu 1 mil. 1 mil 6,000 hasta bermakna tak sampai 3 kilometer. Maka dalam jumlah safar yang panjang ialah 48 mil. 48 mil. Maka 1 mil 2,880. Tak sampai kilometer. Kemudian kita ambilkan 2,880 dia pukul dengan 48 mil. 48 mil. Jadi tu. Tak 1 mil 2 lebih. 1 mil 2 lebih. Tak kena lagi itu 1 mil dia 2 kilo lebih. Kemudian 48 mil. 2 kilometer lebih. Itu 1 mil. Kita buhlah 1 mil itu tembus 3 kilo lah. Itu sebagai cumat 3 kilometer. Maka kita ambil 3 kilometer, pergi darab, pergi pukulkan dengan 48 mil. 48. Tu. Banyak. Banyak 148. Banyak ni. Banyak benar ni. Tak sampai pun ni. 2,88. Darab dengan 48 mil. 48. Banyak tak kena ni. Tu. Maka jumlah ini, dia kata perhimpunan ini masafah dengan sekira hastanya 288,000 hasta. Tu kira hasta 288,000 hasta. Banyak. Cuba kirakan. Cuba kirakan masing-masing. Itu yang ulama buat hasta. Dan perjauhan semacam inilah yang dikatakan dengan 2 marhalah. Dan perjauhan semacam inilah apa? Yakni 288,000 hasta. 288,000 hasta. Inilah
dua marhalah. Oh banyak oh. Nah, banyak nah tu. Kira hasta tu. Nah, apa kita kiranya 1 mil ni hampir-hampir 3 kilometer. Hampir-hampir 3 kilometer 1 mil. Oh banyak. Satu roh ni kak. Tu dua marhalah. Ini. Dan perjauhan semacam inilah yang dikatakan dengan dua marhalah. Pasal apa? Kerana satu marhalah itu 28 farsakh dan 28 farsakh. Ni 28 farsakh. Ini kena kira kira darab sebelah atas lah. Tapi yang dia bagi tahu kat bawah ni, dia kata, dan berkata Abdul Rahman Al-Jaziri. Pakai yang ni senang. Abdul Rahman Jaziri di dalam kitab Al-Fiqhi 'alal Mazahibil Arba'ati. Dalam kitab Al-Fiqhi 'alal Mazahibil Arba'ati. Dia ada kitab fiqh mazhab 4. Tu, fiqh mazhab 4. Kata ni, dan ini masafah. Ini masafah, yakni masafah 28 farsakh ni. Dan ini masafah mana? Tu 288,000 hasta. Itu masafah. Dan ini masafah, ini perjalanan 288,000 hasta itu menyamai ia ini masafah akan 80 kilo, yakni kilometer. 80 kilometer dan setengah kilometer, yakni 500 meter. Nah, dan setengah, yakni setengah kilometer, yakni 500 meter. Dan 140 meter. Dan 140 meter. Bermaknanya yang mengatakan Abdul Rahman Jaziri ni ialah 80 kilometer 640 meter sahaja. Tu. Nah, 80 kilometer yang katakan Abdul Rahman Al-Jaziri. 80 kilometer lebih. Sini 80 kilometer dan setengah. Yang ni setengah kilometer bermakna 500 meter. Maka 500 meter kita campurkan dengan 140 meter. Jadi 640 meter. Bermaknanya jumlah perhimpunan semua, jumlah kita himpun semua itu ialah 80 kilometer 640 meter. Itu perjalanan yang harus mayang qasar. Tak jauh sangat pun. Tidak jauh sangat tu. 80 setengah lebih-lebih. 80 kilometer 640 meter. Tak sampai 41. Nah, tak sampai 41 meter, tak sampai. Tak sampai 81 kilometer, tak sampai. Tak sampai banyak tu. Yang sampainya ialah 80 kilometer 640 meter. Tak sampai 81. Itulah dikatakan masafah yang jauh. Dua marhalah. Nah, dua marah ini senang. Kalau macam kira hasta, barid, farsakh, itu memang susah lah. Susah kita nak kirakan macam mana ke satu farsakh ini kena duduk seorang, ambil pen, ambil tulis, buat jadual, buat macam ni keluar yang ini. Maka ada setengah mengatakan perjalanan mengharuskan qasar ni ialah 90 kilometer. Ada setengah kata begitu. Nah, setengah katakan 90 km. Tapi kat sini dia bagi tahu 80 km 640 meter saja. Tak sampai 41 km. Ini masafah perjalanan yang harus bahyang qasar dan jamak.
Ni betul. Saya pernah duduk kat Yaman saya itu. Dia duduk di Dar Mustafa, tinggal di pergi ke tempat ziarah Nabi Hud alaihi salam. Maka perjalanan kalau kita naik bas, naik kereta ni, naik kereta pergi ambil di Dar Mustafa sampai ke makam Nabi Hud alaihi salam ialah lebih kurangnya sejam je. Sejam lebih sikit. Tapi apabila sampai kat situ, kami semua ni, kami semua yang pergi tinggal kat kubur Nabi Hud AS tu, semua sembahyang jamak tak qasar. Tak sembahyang jamak, sembahyang himpun. Macam Zuhur buat dalam asar. Zuhur buat dalam asar. Macam himpun, tidak qasar tapi jamak. Kenapa? Kerana masafah tidak jauh sangat, iaitu afdal kita tamam daripada qasar. Afdal kita tamam daripada qasar. Tapi ada kesah jamak, boleh jamak, haruskan kita jamak. Lalu tu sembahyang zuhur, ba'da zuhri kita sembahyangkan asar pula sekali lagi. Dan sebagai jamak. Maka waktu asar tu sembahyang balik sebagai i'adah. Sebagai i'adahkan sembahyang asar. Itulah kelakuan kami duduk kat situ, kami tinggal kat situ di makam Nabi Hud alaihi salam, lebih kurang masa 3 hari. 3 hari kat situ tu. Selepas pada tu kami pun balik kepada Dar Mustafa. Tu. Kalau kita jarak tempat perjalanan di antara Dar Mustafa dengan Nabi Hud alaihi salam, dekat, memang dekat, 1 jam perjalanan sampai kat situ. 1 jam. Maka 1 jam ni lebih kurang ni 80 km tu. Tapi mereka tidak qasarkan sembahyang. Tidak qasar, hanya mereka menjamakkan sembahyang saja. Ini kalau ada pertanyaan, boleh ke qasar? Boleh, harus, tetapi tidak afdal. Tidak afdal. Yang afdalnya, yang terlebih baiknya, kita sembahyang tamam daripada sembahyang qasar. Apabila perjalanan sekadar 2 marhalah atau sekadar 80 km lebih ni, itu afdal kita tamam sembahyang. Tapi adakah harus jamak? Boleh kita jamak. Adapun kita qasar, harus, akan tapi tidak lebih. Yang lebihnya apabila perjalanan kita sampai 140 km, 3 marhalah. Sampai 3 marhalah. Baru sampai terhak, baru sampai afdal diqasarkan sembahyang. Tu. Tu habis pertama. Ingat, jadi terhak yang kita boleh qasar sembahyang itu ialah 80 km 640 meter sahaja. Itu harus kita qasar. Akan tapi afdal ke tidak afdal, lebih ke tak lebih, maka jawabnya tidak lebih. Afdal kita tamamkan sembahyang 4 rakaat daripada kita qasar 2 rakaat. Tu syarat yang pertama. Dan yang keduanya, dan syarat yang keduanya daripada 8 syarat, diqasarkan, ditujukan, diniatkan pada permulaan safarnya seorang akan tempat yang maklum. Diqasarkan, ditujukan, diqasar, dituju pada permulaan safarnya seorang. Permulaan safar, mula-mula dia nak berjalan pergi keluar safar, dia mesti qasarkan, tujukan akan tempat yang maklum. Tempat yang maklum, dia nak pergi kat mana? Nak pergi kat Ipoh ke? Nak pergi kat Shah Alam ke? Nak pergi kat Johor ke? Atau kat sini nak pergi ke Hanjai? Nak pergi kat mana? Maka apabila lah sudah kita mengetahuikan tempat yang maklum, yang sudah diketahui kita pergi, maka kita timbangkan, ambil di tempat kita sampai ke tempat yang kita pergi tu, adakah sampai 80 km? Mesti kita mesti tahu macam tu. Sekarang ni tak payah sangat kerana ada GPS. Tekan GPS, dia bagi tahulah di situ masa lama mana, berapa kilometer, dia bagi tahulah.
sampai kat sana. Ini senang sekali. Itu syarat pertama. Mesti tujukan hati kita, tujukan kepada permulaan safar itu, tuju akan tempat yang maklum, yang sudah diketahuikan bagi kita hendak musafir. Nah, kerana apa kah? Kerana apa? Kerana supaya diketahuikan bahawa safar seorang itu yang panjang atau yang pendek. Itu hikmatnya. Supaya kita dapat tahu kan yang mana safar yang panjang, yang mana safar yang pendek. Apabila kita sudah tahu kan tempat yang kita menujukan itu temas safar tak sampai 80 km lebih, maka ini tak boleh kita qasar. Apabila ambil tempat kita safar sampai tempat kita tuju tu lebih daripada 80 km. Nah, di sini boleh kita qasar. Itulah syarat yang kedua, mesti kita kena tuju tempat yang maklum, bukan tempat yang majhul. Tempat yang majhul mana tempat yang kita tak tahu nak pergi kat mana. Nak pergi kat Hulu ke, nak pergi kat Hilir ke, ini tak tahu. Nak pergi Shah Alam ke, nak pergi Johor ke, ini tak tahu. Apabila tak tahu, itulah itu masalahnya. Mesti kita menentukan di manakah kita hendak pergi. Itu dia. Lalu tu tafriq pada kata syarat yang kedua, maka tiada sah, maka tiada qasar, maka tiada sah qasar. Maka tiada qasar, yakni maka tiada sah qasar bagi haim. Apa haim? Iaitu haim ni orang yang hanyut. Bahasa sini bahasa hanyut. Hanyut, apa hanyut? Ialah orang yang pergi tidak tahu ke mana hala. Nak pergi ke Johor ke? Nak pergi ke Manila ke? Nak pergi ke Nilai ke? Nak pergi ke mana? Dia tak tahu. Itu panggil orang hanyut. Orang hanyut ialah orang yang tidak tahu nak pergi ke mana. Kaki dia berjalan tapi tempat dia tuju tak ada. Nak pergi ke mana? Nak pergi kalau kat sini, nak pergi ke Hanjai ke? Nak pergi ke Krabi ke? Nak pergi ke mana? Tak tahu. Dia panggil orang hanyut. Orang hanyut dalam perjalanan. Maka orang ini tak boleh dia mengqasar dan menjamakkan sembahyang. Tak boleh kerana dia ni sebagai orang haim, orang hanyut. Apa orang hanyut? Yakni ini tafsirkan bagi orang hanyut. Apa ke orang hanyut? Yakni orang yang berjalan ikut kaki. Ikut kaki hendak pergi ke mana? Tidak ada tak boleh dia qasar jamak bagi mereka ini. Dan jika adalah bagi tempat qasar seorang itu dua jalan. Tu macam mana? Nah, dan jika adalah bagi tempat qasarnya, tempat menujunya seorang yang musafir itu dua jalan. Macam mana dua jalan? Salah satunya daripada dua jalan itu yang panjang, salah satu dua jalan yang panjang, yakni yang jauh, dan satu lagi yang pendek, yakni yang dekat. Dua jalan. Nak pergi kat ni, ada jalan jauh, ada jalan dekat. Macam mana orang ni? Kemudian maka pergi ia seorang yang musafir itu kepada jalan yang panjang, jalan yang jauh. Pasal apa? Pasal dia niat nak qasar jamak dalam sembahyang dia. Kemudian bolehkah ada dua jalan tapi dia pergi jalan yang jauh, nak pergi jalan yang dekat? Kalau pergi jalan yang jauh, mereka kata pergi jalan yang jauh dapat qasar jamakkan sembahyang. Tapi kalau pergi jalan dekat tak boleh. Maka mereka pilih ke jalan yang jauh. Maka apakah jawab bagi mereka ini? Katanya maka padanya, itu jawab tu. Jawab jika tu syarat. Dan jika tu syarat, maka tu jawab.
Maka padanya pada jawab istifham. Bangga padanya pada jawab istifham itu, pada jawab soalan itu, tafsil. Jawab pertanyaan apa tafsil? Ada huraian satu persatu. Ada tafsil, tafsil huraian satu persatu. Atau tafsil ada perinci. Ada perinci. Macam mana? Tengok. Jika perginya seorang musafir itu kerana ada tujuan yang bangsa agama, dalam hal tidak jawab lagi tu, tak jawab lagi, baru tu soal. Jika perginya itu kerana ada tujuan yang bangsa agama, apa? Seperti ziarah orang sakit. Satu misalnya, atau yang bangsa dunia, ini ataf pada kata yang bangsa agama. Takdir kalamnya, jika perginya orang musafir itu, seorang musafir itu kerana ada tujuan yang bangsa dunia. Apa? Seperti mudah jalannya, jalan seorang musafir. Dia pergi jalan yang jauh ni kerana jalan mudah. Jalan tidak longkang, bengkok longkang. Jadi tidak ada bengkang-bengkok. Jalan straight. Dan jalan sudah dilaburkan dengan getah, dengan belakang, dengan getah. Jalan cantik lah. Lalu tu dia pergi ke jalan jauh. Bengkok-bengkang. Ada lubang, ada tu dan ni, macam tak senang lah. Dia pilih jalan yang jauh. Kerana jalan yang jauh tu mudah bagi dianya. Tu. Macam mana? Mati pergi. Gaduh pergi nak mati bau. Pergi kau ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada? Mari mula. Ada. Ai. Mari balik. Mari balik. Apalah? Mati pergi. Jawabnya. Kau nak api pun, elektrik pun, gaduh nak mati. Nanti aku maya isar, lepas aku mati, tak apa aku nak tidur. Gaduh nak mati tu Dah duk api. Mu makhluk, ku makhluk. Gaduh ano hak lu. Mengajar mati selalu api pun. Tagi lepas isar lagi mati selalu. Tak apa aku nak tidur. Mati sangat masa ni. Jawab dia. Jawab dianya, maka tiada harus bagi seorang yang musafir itu qasar. Tak harus dia qasar. Maka harus baginya langkah tu. Langkah bagi tu. Tu atas sikit tu. Maka harus bagi seorang yang musafir itu qasar. Dia pergi jalan jauh kerana ada tujuan agama, atau kerana ada tujuan dunia. Tujuan agama kerana dia nak ziarah ke orang, tujuan dunia kerana ambil kemudahan dalam perjalanan. Itu harus bagi dianya qasar. Kadang-kadang jalan yang sempit, jalan yang hampir itu berbahaya daripada jalan yang jauh. Macam kat sini ke, kalau jalan yang dekat tu memangnya dalam bukit-bukit, tempat kona, tempat lekok pun banyak-banyak. Pusing-pusingan pun banyak. Akan tetapi kalau pergi highway ni straight. Straight. Itu kita ambil kemudahan jalan. Itu harus baginya qasar. Tu. Dan jika perginya seorang itu tiada ada tujuan yang lain daripada semata-mata qasar. Dia pergi itu tidak ada tujuan yang lain pada semata-mata qasar.
tidak ada tujuan ya bahasa dunia, tidak ada tujuan ya bahasa agama, semata-mata dia nak qasad sembahyang ya dia pergi jalan tu. Dia pilih jalan jauh supaya dia mudah dia nak qasadkan sembahyang. Nah, maka ya ini maka tiada harus baginya bagi seorang yang musafir itu qasar. Tak harus dia qasadkan sembahyang. Tetapi kata tiada harus ni di sisi kau yang terlebih zahir, di sisi kau yang terlebih zahir, terlebih nyata. Adapun mukabil azhar, nah mukabil zahir, mukabil azhar ni kata harus pula. Itu melawan ni sentiasa. Apabila lah muka azhar mengatakan tiada harus, maka adalah mukabilnya kata harus. Nah, harus musafir, harus kita pilihkan jalan yang jauh sekadar semata-mata kita nak qasad. Boleh. Itu kau yang mukabil bagi azhar. Adapun ke azhar itu tak boleh, tak harus. Habis takat tu. Ni masalah ni pula ni masalah bagi isteri mengikut suami. Kemudian dia tak tahu suami dia nak pergi ke mana. Dia ikut dia. Suami dia ajakkan dia, "Dek, okey?" Dia pun simpan pergi. Simpan pergi. Tak tanya abang ke mana abang. Tak tanya. Macam mana isteri macam ni? Ni. Nah, kata dianya. Ini kata dalam ni. Dan jika menurut oleh isteri, apa menurut? Jadi mengikut. Menurut luar sini turuk gitu. Dan luar Malaysia mengikut. Jika mengikut oleh isteri akan suaminya, suami isteri. Menurut yang mengikut pada safar, pada berjalanan musafir. Nah, pada safar, pada perjalanan musafir. Padahal tiada mengetahui ia isteri akan tempat qasad, akan tempat tuju bagi suaminya, suami bagi isteri itu. Jadi pihak isteri tak mengetahuikan di manakah suami dia hendak pergi. Tak tahu, hanya ikut suami semata-mata. Pasal rak dia cai dia ni, tak ada tanya dah. Pasal kasih seorang ni. Kasih ke abang. Abang ada abang ada wang, adik sayang, abang tak ada wang, adik melayang ni. Tu dia. Lepas tu ikut semata-mata gitu, ikut pergi. Tok laki ke mana, suami ke mana, dia pergi ikut dia. Padahal dia tidak tahu ke mana suami dia hendak pergi. Yang ini macam manakah? Kata dia, mako tiada harus baginya, bagi isteri qasar sembahyang tak harus. Bila kata tak harus? Sebelum daripada sampainya sebelum dah sampai nyo isteri akan masafatil qasri, akan perjalanan qasar. Sebelum sampai perjalanan qasar itu tak harus lagi isteri itu nak sembahyang qasar jamak. Ni banyak ni. Kadang-kadang isteri tak tahu tempat suami dia nak pergi itu adakah boleh sembahyang qasar, tak boleh sembahyang qasar. Dia ikut suami saja. Apabila sampai kat sana, suami dia kata, "Hei kamu, hei adik, sembahyang qasar kat sini boleh?" Ada. Boleh. Sembahyang. Ada. Jadi bermakna dia nak sembahyang qasar jamak apabila dia sampai kat sana dulu. Kat sana tu tempat dia pergi tuju tu lebih daripada masafatul qasri. Ni senang macam ni. Jadi mafhumnya tak boleh sembahyang qasar di tengah-tengah jalan tu, tak boleh. Sebelum sampai kepada masafatul qasri, ini tak boleh sembahyang qasar. Mesti kena sampai dulu masafatul qasri, baru harus sembahyang qasar. Faham nah? Maka jika sampai nyonya isteri akan masafatul qasri, akan perjalanan sembahyang qasar. Jawabnya, maka harus bagi isteri qasar. Harus dia qasar.
Nah, harus dia qasar. Dan seperti isteri itu sahaya, yang hamba. Dan seperti isteri itu sama dengan isteri juga. Tu. Itu kalau seperti. Dan seperti isteri itu jenis sama dengan isteri itu sahaya serta penghulu sahaya berjalan atau safar bermusafir serta penghulu bagi sahaya. Ini pun sama juga. Kerana martabat sahaya ni dhaif, lemah. Penghulu pergi ke mana-mana pun dia tak boleh tanya ke mana penghulu dia nak pergi. Nah, dia hanya ikut saja. Maka dia pun semacam isteri tadilah. Dan begitu juga qoli ke perkija mengikutkan penghulu. Mengikutkan bos. Perkija ikut bos pergi ke situ ke sini. Padahal perkija nak tanya bos kat mana ni? Tak tanya begitu, ikut saja. Ikut bos, tiba-tiba sampai ke Ipoh. Tu bos bawa pergi ke Ipoh. Maka pihak perkija tu boleh sampai situ sembahyang qasar. Masalahnya masalah. Dan tentera serta ketuanya, ini ataf pada kata sahaya. Apa? Dan seperti isteri itu, ni sama dengan isteri itu juga. Tentera, askar. Nah, serta ketuanya ketua tentera. Serta ketuanya ketua askar. Tu sama juga tu. Dan habis kat tu. Dan jika niat oleh suami dan jika niat oleh isteri dan sahaya akan dua marhalah. Nah, dan jika niat oleh isteri, ini masalah isteri berjalan bersama suami dia. Dan sahaya, ini masalah sahaya berjalan bersama dengan penghulu dia. Niat-niat akan dua marhalah. Suami, isteri niat ke dua marhalah. Sahaya niat dua marhalah. Itu dia. Belum jawab lagi ni, belum lagi. Baru dalam pertanyaannya, Nah, tiada suaminya apa? Tiada niat oleh suaminya akan dua marhalah. Nah, tiada suaminya apa? Tiada niat suaminya suami isteri dan penghulu bagi sahaya. Tiada niat, yakni akan dua marhalah. Penghulu tak ada niat berjalan dua marhalah. Hanya isteri yang niat berjalanan dua marhalah. Dan sahaya saja niat dua marhalah, penghulu tak niat. Nah, suami pun tak niat. Yang ni jawab bagi jika tadi, maka tiada harus bagi isteri dan sahaya itu qasar. Tak harus bagi isteri dan sahaya itu qasarkan sembahyang. Tak harus bagi isteri, ini sekiranya isteri berjalan bersama dengan suami dia. Dia niat berdua marhalah, tetapi suami tak niat dua marhalah. Dan sahaya itu, ini kembali kepada perjalanan serta penghulu. Atau perkija berjalan serta bos. Perkija niat dua marhalah, tapi bos tak ada niat dua marhalah. Maka ini tak harus qasarkan. Tidak harus bagi isteri dan sahaya itu qasar. Adapun tentera, askar. Nah, jika niat ia tentera akan dua marhalah. Tiada ketuanya, tiada niat oleh ketua tentera akan dua marhalah. Itu tiada ketuanya. Tiada ketuanya, yakni tiada niat oleh ketua tentera itu. Tiada niat akan dua marhalah. Takdir mari dia. Tiada niat akan dua marhalah. Macam mana ya ini? Ni jawab bagi adapun. Maka pada jawab istifham itu. Maka pada jawab istifham. Jawab bagi apa adapun tu. Tafsilun, ada hurai satu persatu. Hurai macam mana? Hurai macam ni. Jika tentera itu ditetapkan nama tentera di dalam senarai, di dalam daftar. Jika tentera itu
Tu jika tentera itu ditetapkan namanya nama tentera di dalam senarai. Senarai ni daftar dalam buku. Jika didaftarkan nama tentera dalam senarai nama, daftar nama dalam buku tu senarai nama. Nah, maka tiada qasar baginya. Maka tiada qasar baginya. Maka tiada qasar baginya bagi tentera. Maka tiada qasar, maka tiada sah qasar baginya bagi tentera. Ia tetapkan nama dalam senarai itu. Senarai ini buku daftar. Buku daftar tentera. Dan jika tiada ditetapkan namanya di dalam senarai, di dalam buku daftar. Dan jika tiada, yakni tiada ditetapkan namanya di dalam senarai, dalam buku daftar, maka harus baginya bagi tentera qasar. Harus bagi dia qasar. Pasal apa weh kata harus? Kerana bahawasanya tentera pada ketika itu, ketika tiada ditetapkan namanya di dalam senarai, kerana bahawasanya tentera pada ketika itu, ketika tiada ditetapkan namanya di dalam senarai, dalam buku daftar tu, ketika tu bukan ia tentera di bawah tangan ketuanya yang tentera. Di bawah tangan mana di bawah rentah, di bawah tangan ketuanya, di bawah perintah ketuanya, tua bagi tentera. Lalu tu harus. Lalu itulah harus. Dan jika niat oleh orang yang ditawankan, orang yang kena tawan. Pasal sini bagi orang kena igat. Lahana, jika niat oleh orang yang ditawankan, orang yang kena tawan. Niatnya bahawa safar orang yang ditawan itu yang panjang, yang jauh. Dan niat ia akan lari, yakni padahal dia panggil dan wawul hal. Padahal niat ia orang yang kena tawan tu akan lari. Tu dia ni mula-mula kena tawan, dia niatnya kata dia ni akan pergi safar yang perjalanan yang jauh. Akan tapi dalam hal itu tu dia niat pula akan nak lari. Padahal niat ia orang yang kena tawan tu, orang yang ditawan itu akan lari. Bila je dia niat, jika dapatnya lari. Jika dapat lari, nak lari. Kalau sini kalau nak boleh lari, aku nak lari. Aku tak saya duduk situ, aku nak lari. Siapa kerak jalan, aku nak lari. Tu masalahnya. Tu macam ni. Macam mana? Saya tiada qasar ia orang ditawan itu sebelum daripada memutusnya orang yang ditawankan itu. Sebelum daripada memutusnya orang yang kena tawan akan dua marhalah. Bermakna dalam perjalanan dia itu mesti kena sampai dua marhalah dahulu, barulah boleh dia sembahyang qasar jamak. Kalau sebelum lagi sampai dua marhalah, tak boleh lagi dia qasar jamak. Pasal walaupun dalam perjalanan dia dan niat katanya dalam perjalanan dia ini sampai dua marhalah. Sampai dua marhalah, akan tetapi dia masih ada niat yang kedua, apabila boleh, apabila dapat, aku nak lari. Maka yang aku nak lari itulah menghalangi dia, tak boleh dia sembahyang qasar sebelum daripada sampai masa fatil qasri, sebelum pada sampai masa perjalanan haruskan qasar, iaitu 40 km, 640 meter. Tu sampai belum sampai ke situ tak boleh. Apabila sudah sampai dua marhalah, di situlah barulah dia boleh sembahyang qasar jamak. Tu makna begitu. Dan harus baginya bagi orang yang ditawan,
Orang yang ditawan, jadi orang yang kena tawan tu qasar. Bilakah? Kemudian daripada memutus akan dua marhalah. Kemudian daripadanya, kemudian memutuskan dua marhalah, mana akan kemudian ada sampai dua marhalah. Sampai dua marhalah itulah baru boleh dia qasar. Dan demikian juga isteri. Dan demikian juga yakni seperti orang jadi tawan itu. Dan demikian juga yakni seperti orang jadi tawan itu isteri pun sama juga, sama dengan orang kena tawan. Apabila niat ia isteri bahwasanya manakala terlepasnya isteri daripada suaminya isteri, terlepas dengan upama ditolakkan dekat isteri. Dia niat, kalau aku dapat lepas pada suamiku yang ini, saya kembali isteri. Niat macam tu. Kalau aku boleh terlepaskan daripada isteri dan suamiku yang ini, aku nak balik, aku nak kembali ke rumah. Pasal isteri suamiku yang ini ketang kuat sangat. Mabuk kuat sangat, aku nak balik. Ada cerita lah hati itu. Padahal dia masih dalam perjalanan dengan suami dia. Tapi dalam hati dia, aku ni tak terlepas dengan suamiku yang ini. Bila aku terlepas suamiku ini, aku nak balik terus balik. Aku tak nak duduk kat sini ni. Aku nak kembali terus. Macam mana ni? Jawab. Maka tiada harus baginya, bagi isteri, qasar. Tak harus qasar. Bila tak harus qasar? Sebelum daripada sampai ia isteri dua marhalah. Dua perjalanan dia mengharuskan sembahyang qasar. Belum sampai 80 km lebih itu tak boleh dia nak sembahyang qasar. Mesti kena sampai dulu dalam perjalanan dia tu 80 km lebih tu. Barulah dia boleh sembahyang qasar jamak. Kerana cita hati dia tu, azam hati dia, cita-cita hati dia, kalau aku terlepas pada suamiku yang ini, aku nak balik terus, aku tak nak pergi dengan dia. Tu masalahnya tu harus buat contohnya. Tu. Maka dia harus bagi isteri itu qasar sebelum dia sampai ia isteri dua marhalah. Dan harus bagi isteri itu qasarkan sembahyang jika sudah sampai perjalanan isteri dua marhalah. Apabila sudah sampai dua marhalah, disitulah baru mula baru mulai boleh sembahyang jamak. Hujan sini hujan kat Malaysia saya tak tahu. Sini hujan. Apabila hujan ni totai dia main bergurau-gurau dengan kita api ni, elektrik ni. Api bergurau. Tu. Sini hujan lah sini. Kat sana tak tahu ni. Malam ini hujan. Dia gelap timur. Dan yang ketiga pada 8 syarat bahawa adalah safar seorang itu yang tiada berdosa. Safar perjalanan musafir dia itu yang tiada berdosa, bukan safar yang berdosa. Maka dibenarkan safar yang wajib. Dan maka dibenarkan apa? Maka dibenarkan qasar pada safar yang wajib. Maka dibenarkan qasar pada safar yang wajib. Apa? Seperti safar untuk mengerjakan haji Islam. Haji yang wajib dalam Islam. Begini. Itu benar safar yang wajib apa? Dibenarkan qasar
pada safar yang wajib, seperti safar untuk mengerjakan haji Islam. Dan yang sunat atau pada katanya wajib, maka dibenarkan safar yang sunat apa? Seperti safar untuk ziarahkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam safar kita nak ziarahkan Rasulullah, itu sunat. Ini pun harus dibenarkan qasar. Dan yang harus, dan safar yang harus apa takdir kalamnya, maka dibenarkan safar yang harus. Apa safar yang harus? Seperti safar untuk meniaga. Apa meniaga? Yakni berniaga. Safar meniaga yakni berniaga. Nah, safar untuk berniaga, pergi barang ke situ, barang ke sini, maka itu boleh dibenarkan qasar. Dan yang makruh, dan yang makruh ini ataf pada kata yang wajib. Apa? Maka dibenarkan safar yang makruh, perjalanan yang makruh. Apa? Seperti safar nyonya seorang, padahal seorang diri nyonya seorang. Musafir hal keadaan seorang diri. Berjalan seorang diri ini makruh perjalanan, akan tapi harus. Adapun orang musafir yang berdosa dengan safarnya, bukan berdosa dalam safar, berdosa dengan safar. Ibarat tu macam kena perhati baik-baik. Nah, ibarat dia, adapun orang musafir yang berdosa dengan safarnya, berdosa dengan sebab safarnya orang musafir. Seperti dia musafir hendak pergi main judi. Tu. Nah, tu pada dikatakan safar berdosa dengan safar dia, dengan sebab safar perjalanan dia. Ataupun dia musafir hendak pergi mabuk. Macam datang dari Thailand, datang Malaysia, mari dihajai, datang ke hajai untuk nak mabuk. Masalahnya, itu tak boleh. Lah mana weh? Ini misal bagi safar yang berdosa. Dengan sebab safar. Ini misal bagi orang musafir yang berdosa dengan sebab perjalanan dia tu. Nah, seperti hamba yang lari daripada penghulu. Hamba yang lari daripada penghulu, maka hamba itu dalam perjalanan dia tu berdosa. Berdosa dengan safar dia tu. Sebab safar dia tu berdosa. Kan lari dari penghulu ni berdosa. Nah, dan isteri yang derhaka kepada suaminya isteri. Kerana dengan bahasa isteri lari daripada suami. Rumah isteri di Ipoh, rumah suami di Selangor. Maka isteri lari daripada suami, balik ke Ipoh dengan tidak bagi tahu kepada suami. Itu dikatakan safar yang berdosa. Ya ini macam mana? Hanya jawab dia. Macam mana safar orang musafir yang berdosa dengan sebab musafar dia tu? Maka tiada harus baginya, bagi orang musafir, qasarkan sembahyangnya orang musafir. Maka tiada harus baginya, bagi orang yang musafir yang berdosa dengan safar dia, yang berdosa dengan perjalanan dia itu. Tak harus qasarkan sembahyangnya orang musafir yang berdosa dengan sebab safar dia. Ini tak harus. Nah, macam kita pergi jalan-jalan pun sama. Pergi jalan pun pergi rihlah. Rihlah kita tu kita pergi untuk nak mengerjakan maksiat. Kalau kat sini nak pergi tengok orang putih telanjang kat pantai-pantai, nak pergi Phuket. Kalau kat sana masalah orang pergi kat Genting, pergi nak buat maksiat. Maka bagi mereka itu tak harus bagi qasarkan sembahyang. Tu. Dan keluar dengan kata yang berdosa dengan safar seorang itu. Dan keluar dengan kata, apa dengan kata musannif, yang berdosa dengan safarnya, safar seorang. Keluar fa'il bagi keluar oleh orang yang adalah safarnya safar orang,
tiada berdosa. Tu keluar tu baik tu. Orang yang dalam perjalanan dia tidak ada berdosa, ini keluar daripada orang musafir yang berdosa dengan sahabat safar tadi. Tafriq pada kata keluar. Maka tafriq nama dia. Maka melakukan dosa di dalam safarnya. Atah lagi toh. Maka melakukan dosa di dalam safarnya orang itu. Orang ini safar dia tiada berdosa. Akan tetapi dalam jalan tu maka melakukan. Itu maka sini maka ataf, bukan maka tafriq. Maka melakukan dosa di dalam safarnya, safar orang. Ketika dia musafir itu, dia tidak musafir, dia tidak berdosa dengan sahabat musafir dia nak pergi ziarah kawan dia kat Perak, kat Johor. Nah, itu bukan safar yang tak harus dia, yang bukan safar yang berdosa. Nah, nak pergi ziarah, pergi berniaga. Tiba-tiba di dalam safar dia itu, di dalam perjalanan dia itu, dia melakukan dosa. Melakukan dosa di dalam safarnya orang tu. Apakah? Ni misal seperti ia orang itu safar yang panjang, safar yang jauh untuk meniaga, yakni untuk berniaga. Kemudian maka mengupat-ngupat ia. Mengupat-ngupat maka upat-upat ia orang itu. Maka mengupat ia orang itu di dalam safarnya, safar orang itu. Panggil maksiat berdosa dalam musafir, bukan berdosa dengan sahabat musafir. Ya ada dua. Musafir dosa dengan sahabat musafir, itu tak boleh. Berdosa dalam musafir, macam mana? Maka harus bagi orang itu qasar. Orang mana? Orang yang melakukan dosa di dalam perjalanan musafir dia. Itu ni harus dibagi dia qasar. Dalam hal dia pergi berjalan itu, dia pergi ziarah, tapi dalam hal ziarah orang tu adalah buat dosa tengah-tengah perjalanan tu. Itu tiada menghalangi dia mengerjakan sembahyang qasar jamaah. Itu harus. Maka harus baginya qasar. Qasar jamaah. Maka jika memulai ia seorang akan safar ia harus. Kemudian mulai safar harus, kemudian maka menjadi ia seorang akan safar seorang itu maksiat. Macam mana pula? Awal-awal dia musafir, dia qasarnya safar ia harus. Tiba-tiba dalam hal dia safar itu jadi safar yang maksiat, berdosa dengan safar dia tu. Macam mana? Ini misal. Misalnya seperti menjadi ia seorang akan safar seorang itu untuk berzina. Mula-mula harus. Mula-mula harusnya dia musafir tu pergi ziarah begitu ini. Tiba-tiba dalam safar dia tu menjadi seakan safar itu untuk berzina. Maka daripada ketika menjadi kemaksiat itu tiada harus bagi seorang qasar. Ketika menjadikan safar dia tu maksiat, ketika tu tiada harus bagi seorang itu qasar. Kata tiada harus pada wajah yang asah. Pada perkataan yang asah yang terlebih nyata ni sebuah dalil. Tu wajah pada satu perkataan yang asah yang terlebih nyata ni sebuah dalil. Dan jika taubat ia dalam tu pula, dalam jalan dia bertaubat, dan jika taubat ia seorang, maka harus bagi seorang itu qasar pula. Setelah apabila dia lakukan maksiat, dia taubat lepas pada tu.
Nah, ketika tu harus baginya seorang tu qasarkan sembahyang pula. Kata harus ni dengan tiada khilaf bainal ulama, di antara ulama semua kata harus belaka. Seperti barang seperti hukum yang berkata oleh Rafi'i, dia kata harus apabila setelah mereka itu bertaubat ada maksiat, maka harus mereka tu sembahyang qasar pula. Dan berkata Syekh Muhammad Asy-Syurbini, dan berkata Syekh Muhammad Asy-Syurbini, berkata di dalam syarah Minhaj, arti harus baginya qasar. Arti kata harus baginya qasar dengan syarat bahawa adalah safar seorang itu daripada ketika taubat itu, masafatul qasri, perjalanan harus qasar. Syarat kita bahawa adalah safar perjalanannya daripada ketika taubat tu, daripada ketika taubat, daripada ketika taubat, memulai daripada ketika taubat itu, boleh masafatul qasri, boleh perjalanan sembahyang qasar. Maka yang inilah dikatakan harus qasar. Sekiranya dia taubat tetapi mulai pada tempat dia bertaubat itu tak sampai masafatul qasri, maka yang ini tak boleh dia mengqasarkan sembahyang. Tu faham lah. Yang ini tak boleh mengqasarkan sembahyang. Bandingnya seperti barang yang dia ambil renti akan barang daripada perkataan Syekhuna di dalam syarah Manhaj. Baca Manhaj ni pasal tidak ada alif selepas pada seperti barang yang dia ambil renti, yang dia ambil faham. Itu seperti barang yang dia ambil renti, yang macam rantai ni. Ambil rantai siap. Namun seperti barang yang dia ambil rantai akan dia. Barang ambil rantai. Bukan rantai tu, renti. Apa makna renti? Faham. Sebarang yang dia ambil renti, barang yang dia ambil faham akan barang. Ambil faham daripada perkataan Syekhuna. Perkataan Syekhuna. Dia ambil dari di dalam syarah Manhaj, bagi Syekhina. Manhaj bagi Syekhina. Dan sebut kata Syekhuna sini Ibn Hajar lah. Syekhuna Ibn Hajar. Dan jika menyalahi akan barang yang diambil renti kan dia pada perkara Syekhuna ni, pada dimakai itu syarat oleh setengah pada ulama mutakhirin sekalipun, tak ada gapo ini sebagai royah. Dan jika menyalahi akan barang yang diambil renti akan barang, pada kata Syekhuna ni menyalahi pada dimakai itu syarat. Itu syaratnya apa? Syarat ni bahawa soalnya orang musafir, dia musafir dengan sifat yang tiada berdosa. Yang tiada berdosa, tiba-tibanya dia berdosa tapi dia taubat, boleh juga dia musafir. Walaupun begitu menyalahinya akan barang ini pada dimakai itu syarat, menyalahi oleh setengah pada ulama mutaakhirin sekalipun. Apa ulama mutaakhirin? Ulama mutaakhirin mana ulama yang kemudian daripada 500 tahun. Itu khilaf ulama. Kata setengah 300 tahun, kata setengahnya 500 tahun. Ambil 300 tahun pergi ke hadapan, dikatakan ulama mutaqaddimin. 300 tahun hadap kemudian ni dikatakan ulama mutaakhirin. Satu kaum pulaknya ulama mutaqaddimin ialah ulama yang dahulu daripada Rafi'i dan Nawawi, iaitu 500 tahun.
Nah, 500 tahun hadap pergi ke depan. Nah, hadap pergi Nabi tu 500 tahun hadap pergi ke Rasulullah tu orang panggil ulama mutaqaddimin. Tu. Ambil 500 tahun mari kat ni, mari sampai kat sini, hanya bagi ulama mutaakhirin. Itu khilaf ulama. Kadang-kadang orang buat macam ni. Ulama mutaakhirin mana ulama yang kemudian Rafi'i dan Nawawi. Ulama mana ulama mutaqaddimin, ulama yang dahulu ada Rafi'i dan Nawawi. Jadi. Kemudiannya dua-dua Rafi'i Nawawi ni timbulkan pada masa 500 tahun Hijrah. 500 tahun Hijrah. Nah, tahun 500 Hijrah. Maka lalu tu 500 tahun hadap ke hadapan dikatakan mutaqaddimin. 500 tahun datang kemudian ni dikatakan mutaakhirin. Walaupun di setengah dari ulama mutaakhirin menyalahikan syarat ni sekalipun. Sekalipun kata mereka harus juga sekiranya mereka tu bertaubat. Bertaubat. Ni pertaubat ni besar sekali ni. Bertaubat ni besar dalam kehidupan kita orang Islam. Lalu tu Nabi menyuruh, menggalak-galakkan kita istighfar tiap-tiap kali lepas sembahyang 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setiap kali kita lepas solat. Ba'da solat istighfar 3 kali ya, tak banyak. Maka kafiatnya ialah mengampunkan dosa kita semuanya yang telah lepas, akan tetapi dosa yang kecil saja. Adapun dosa yang besar-besar itu perlukan kepada taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis intaha, su'lah ia. Su'ilah ia perkataan Syekhuna di dalam syarah Manhaj. Intaha, selesailah ia perkataan Syekhuna di dalam syarah Manhaj. Dan jika memulai ia akan safar yang maksiat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanallah.